Hello, selamat datang. Saya Aswad dan topik kali ini saya ingin discuss pasal isu Lily Najwa, seorang atlet wanita dari Malaysia yang kahwin dengan pasangan dia di India. Jadi isu dia yang berbangkit tu pasal gambar-gambar yang keluar from that wedding dan tunjuk macam dia orang ikut ritual agama atau budaya di India sana tu, pasangan dia. Jadi banyaklah orang discuss topik ni dan saya cuba bagi pandangan saya sendiri. Okay, first of all saya nak akui saya ni seorang Islam dan saya ni bukanlah alim ulama, jadi saya ni tak pandai sangat agama, jadi saya punya bagi my two cent. Kalau salah apa-apa tolong tegur saya. Seperti biasa. Jadi isu dia tu depa tengok gambar tu je, based on gambar and video yang keluar tu nampak macam dia orang kahwin ikut India. So ada orang tuduh kata tukar agama lah, apalah semua ni, murtad apa semua ni, tak boleh sebenarnya. Jadi orang komplain tu, dia orang tengok macam tu, dia orang keluar statement tu. Bagi saya isu macam ni saya sangka baik. Saya suka tengok sangka baik dulu. Okey. Sebab ni bukan first time saya pernah tengok pasangan Islam, wanita Islam, dia kahwin dengan seorang mak saleh. But resepsi balik dia kahwin dekat sini lah. Dia kahwin dua tempat, kahwin kat sini, kahwin kat rumah pasangan dia dekat di Amerika. So pasangan dia seorang artis Malaysia juga. So dia kahwin sana. Cerita lama tapi sama jugalah saya nampak tu. So dia orang kahwin di sini satu, dia orang kahwin di sana pula. Bila dia kahwin dekat US, keluarlah gambar-gambar dia. Dan dia ni memang famous lah artis ni, tapi sekarang tak artis kot. So dia kahwin di sana, gambar yang keluar tu dia orang macam dia orang ada second reception, perkahwinan kali apa, macam dia orang buat majlis di sana, macam ada reception tu macam dekat church. Nah, jadi dia pelik. Orang kat Malaysia ni, kalau dulu zaman saja, akhirnya zaman tu internet tak macam sekarang lah. Sekarang ni internet dah, social media dah advance, dah luas dah. Orang boleh buat komen, saya boleh buat komen macam-macam. Tapi masa zaman tu tak kuat lagi. But apa yang jadi tu memang gambar tu keluar macam dekat church, and dia orang ada reception, dia orang ada pergi kat podium macam kahwin cara Kristian. Tapi sebenarnya pasangan tu Islam, suami dia tu pun masuk Islam. Tapi tak, dia orang cerai dah. Tapi I think cerai dah. Tapi majlis tu nampak macam Kristian. Jadi balik tu tak ada hal lah. Itu sebenarnya kes dia macam tu lah. Kita balik-balik memang dia akui dia Islam, cuma dia memang kita kalau got involved with that, mungkin dari segi family ke ataupun pendidikan agama dia tak cukup kuat, dan dia punya boleh buat lah, tunjuk ada second reception buat secara dalam church pun tak apalah. I don't think it's a church. Dia tempat tu macam church, tapi dia buat untuk orang-orang nak wedding reception dekat US tu. So kes yang sama berlaku dekat sini. Dalam kes ni, maksudnya dalam kes ni Lily tu dia kahwin dengan that guy dekat sana. So keluar video, keluar gambar, keluar video, dan timbul isu murtad lah. Bukan isu murtad, isu orang nak tuduh lah, tuduhan. Sebab masih dalam isu tuduhan. So JAKIM dah keluar statement, Agung Sultan Johor pun dah keluar statement, sebab dia Lily ni orang Johor. So saya tak mau komen macam memanaskan situation, sebab saya sangka baik. Sebab kita tengok daripada, kita tukar topik, macam katalah kita tak tahu kata dia ni selebriti ke, ahli sukan ke apa tak. Saya fikir dari asas dia so anak perempuan ni nak kahwin, si lelaki tu orang India,
mesti mereka kenal lama dah, tak nak kawat kan. So family perempuan ni mesti question benda ni, tahu dah. Mesti si lelaki tu datang meminang si perempuan tu di Johor, jumpa family ke di mana family perempuan tu duduk, dan cakap benda ni. Tapi family dia pun izinkan, okey Han nak kahwin dengan aku. So dalam tu kita tak tahu cerita tu, tapi boleh anggap benda tu berlaku lah. Secara baik kita anggap dia dah masuk. Of course lah family dia tanya, you is Muslim, mestilah dia tahu, family dia tahu. Kita anggap baik. Okay, so dia pun kahwin. Dia orang bagi izin dah untuk si lelaki ni kahwin dengan anak perempuan dia orang. Okay, so yang saya duk tengok satu angle je, macam mana dia orang dapat kebenaran nak pergi kahwin ke India. So tak apalah benda tu macam mana tak dapat pergi. And mesti saya punya soalan lagi, mesti family perempuan tu pergi kan. Kalau anak kita kahwin dekat mana-mana tempat lain, negara lain kan, kampung lain, mesti nak pergi ke tak? Kan? And so let's assume, sangka baik family perempuan tu pergi. Okay, dia orang pergi, tapi result dia, video tu keluar, gambar pun keluar, kata dia orang wedding ikut budaya sana, ikut macam agama di sana. So orang pun fikir bukan lah. Ini sama kes dengan kes yang artis yang saya kata, artis Malaysia tu, dia kahwin kat sini, kahwin kat sana, lepas tu dia orang kahwin dalam church. Bukan dalam church, mengikut adat resam Kristian, background family dia Kristian kot. So dia orang buat dekat tempat yang macam agama Kristian. So jadi cerita ni, background si lelaki tu agama Sing, dia orang buat wedding ikut adab dan agama Sing kat sana. So keluar video ni. So benda ni tersebar kat sini lah. Jadi okey, sebelum kita nak marah apa-apa, saya anggap macam ni. Saya anggap situasi ni Allah nak tunjuk kat kita. Allah tunjuk satu kejadian kahwin, dan dia orang ni kahwin daripada beza agama, kahwin, dan keluar video ni. Ujian dia atas kita, how kita react. So that I said, saya ni bukan orang alim, tapi saya ni belajar agama. Saya ni belajar agama, dan saya ni memang lemah dari segi agama. Saya memang lemah. Saya pandai belajar, sedang membelajar dan belajarkan sikit-sikit. Jadi yang saya tahu, dalam kita duk belajar pasal agama ni, kita tahu tak boleh nak tuduh orang lain bukan Islam. Kita tak boleh lah. Kalau kita buat salah, kita tuduh orang tu, cepat-cepat istighfar, minta ampun, minta maaf kat dia lah. Kita tak boleh tuduh orang murtad senang-senang. Dulu masa saya muda pun, kalau kita tengok kes macam kes artis tu, tapi tak saya anggap baik lah, kata okey lah dia orang kahwin ikut Islam. Cuma mungkin dia orang tak faham ataupun weak, kekuatan kefahaman tu kurang, dan dia orang ikut arus. Pergi sana ikut arus sana, pergi situ ikut arus situ, pergi majlis tu ikut arus majlis tu. So dalam kes Lily ni, gambar dia macam tu. Saya terus saya kata okey, kita tak boleh kita tak boleh tuduh. Tak boleh tuduh dia orang ni murtad ataupun bukan Islam. Saya kata macam tu lah, sebab tak baik tuduh orang macam tu. Sebab benda dia memang satu, memang ajaran Islam pun. Kita tak boleh tuduh je benda-benda macam tu, kecuali ada bukti apa semua tu. Tapi bolehlah discuss. Tapi discuss tu kita cuba elok, cuba sangka baik dulu. So lepas sangka baik tu, kita buat apa iktibar. Selalunya dalam video-video saya kata, soalan yang kita kena tanya, apa yang kita boleh belajar daripada situasi ni. Sebab situasi tu tak boleh berubah. Kita tak boleh ubah benda tu berlaku. Apa kita react? Kita react satu, jangan kita kata dia orang murtad. Jangan tuduh apa lagi. Biar mereka tenang dulu, biar balik dan settle. Sebab kita bukan nak hidup dalam suasana ekstremis tau. Suasana nak bertindak tanpa fikir atau bertindak tanpa bukti. Macam kita baca kadang-kadang tu, kes-kes kat negara-negara lain tu, tengok torture. Kes-kes negara Islam banyak seksa rakyat, banyak orang kena macam-macam dekat negara Islam tu, sebab mereka based on fitnah. Kadang-kadang tu fitnah.
Jadi kita kena tenteram, kena aman. Jadi kena fikir. Satu, fikir baik. Jangan kita tuduh, jangan kita marah. Jangan kita tuduh dia murtad aja. Tak boleh. Biar mereka settle dulu, balik sini, calm down. Biarlah nanti. Lagipun bukan biar macam tu. Tapi soalan saya untuk video ni, apa kita boleh belajar daripada situasi ni? Situasi ni kadang-kadang saya tak blame Lily Najwa ni, saya tak blame sebab dia muda. Dia pun cinta, kadang-kadang bila cinta ni dia senang ikut arus. Dia ikut dah, pergi sana ikut sana. Orang ikut muda-muda ni kalau tak ada kekuatan conviction atau values, kita kan senang ikut arus. Kita suka kalau orang ikut arus kita. Kalau orang datang Malaysia, dia masuk Islam, kita suka. Kalau dia orang luar, orang putih kan masuk Malaysia, dia belajar bahasa Melayu, hidup macam orang Melayu. Kita suka benda tu. Tapi sebenarnya kita ikut arus tu, bagi saya tak tahu lah, saya 50-50 lah. Kadang-kadang ada bagus, kadang-kadang ada tak bagus. Sebab kalau ikut arus benda tak elok, kita buat juga. Jadilah kes macam kita dah discuss ni. Dia ikut arus benda tak elok. Tapi kalau kita ikut arus benda baik, tak apa, kita belajar bahasa dia, kita hormat mak bapak dia, kita itu ikut arus yang baik-baik, tak apa. Culture yang baik-baik, rajin bekerja, belajar rajin, open minded, yang tu itu ikut arus yang bagus. Tapi jangan ikut arus yang tak bagus. So apa kita boleh belajar, itulah. Kalau kita pembelajaran ya, kita kena belajar agama. Simple. Kita kena tahu what's right and wrong. Dan nombor satu, perception tu mustahak. Niat, siapa pun tak tahu niat kita, siapa pun tak tahu. Kadang-kadang kita tak tahu, niat aku tak ada niat macam tu pun. Tapi perception tu mustahak. Saya bab perception ni, dulu saya pernah kerja dengan satu corporation, big corporation. Saya pakai macam biasa, saya pakai tak sebar badan saya pun tak jaga, saya gemuk. Jadi bila saya pergi kerja, niat kita nak baik, kita nak buat kerja, kita nak contribute to the company, betul. Itu semua saya buat. Saya yakin saya buat semua tu. Tapi dari segi perception tu, dia orang tengok saya, mamat ni macam tak ngam, badan gemuk, pakaian tu biasa-biasa aja, selekeh ya. Perception tu, saya mula-mula saya tak setuju macam yang tu diutamakan. Tapi sebenarnya kalau saya kata zaman sekarang ni, modern life ni, perception sedikit sebanyak kena sama dengan niat kita. I don't mean kita berlakon menjadi somebody who we are not. Tapi kita kena letak fahaman, kena naik perception tu, kena reflect niat kita. Maknanya kalau kita nak pergi kerja sesuatu tempat, niat kita baik, tapi perception tu banyak orang tengok tu kena sama dengan niat kita. Maknanya kita nak pakaian kemas, badan cuba pergi gym kurang. Topik lain kan, tapi maksud ni banyak. Macam tu. That's my mistake was not, I was thinking about niat. I was a good person, yeah. So what I dah lain tu. Tu yang kita dapat timbul macam-macam selebriti yang kat Malaysia ni, contoh je, dia niat baik, tapi perception orang kat dia tu, dia pakai seksi, dia pakai rambut warna pink, dia very loud. So perception orang tak nampak hati dia. Dia itu mungkin baik, tapi orang tak nampak sebab perception dia. So dulu I ingat, it's 100% who cares about what people think. It's 100% is how you are deep inside, niat you betul, which is true. I also believe that is higher, but also at the same time perception tu kena jaga. Sebab kita cannot escape from the world that we live in. Perception, branding, cara orang translate kita. Contoh saya cerita ni balik pada kes sedang ni,
orang tengok video, okay, you a good person, you nak kahwin, dan bagi saya kalau Lily ni betul, kes Lily Najwa ni betul, dia dapat pahala kalau dia convert that guy masuk Islam nak kahwin dengan dia dapat pahala. So you think about that, the positive part. But at the same time, kelemahan dia segitu, perception orang tu bila dia buat majlis macam tu, perception dia orang kata jadi timbul macam ni lah, jadi was-was. Orang kata apa hal dia orang ni kahwin macam tu. Itu perception. Kita tak tahu niat dia orang macam mana, apa cerita sebenarnya. So could be true, but at the same time you cannot deny the importance of perception. Jadi pandangan orang tu kena jaga sedikit sebanyak kena jaga. Walaupun benda tu bagi saya kadang-kadang tu tak mustahak, tapi at least bagi saya, at the least the perimeter should be religion. Kalau kita tak buat benda yang perception orang tak nampak, kita break the religion, was-was letak, causing the katalah orang kata rambut pink, okay, orang kritik kita pasal rambut pink, perception dia ni liak ni. Saja saya tukar rambut jadi pink tak berdosa. You know, it's not a sin. Jadi perimeter tu still terjaga. Maknanya perception wise at that level tu, okay, I'm not breaking any rules. Pakai selekeh macam tu jugalah. Pakai selekeh, kalau you pakai selekeh, bukan pakai selekeh, pakai macam tak branded, that's still okay, asalkan jangan selekeh. You know, I'm talking way around and around, pusing ni. Maksud saya faham tak? Maksud saya, niat dengan perception orang sedikit sebanyak kena jaga. Walaupun perception ni tak mustahak. Sebab banyak cerita dalam cerita zaman Nabi pun ada cerita pasal seorang yang fasik, dan dia meninggal masa kat semayang dekat masjid. Dia meninggal. Lepas tu malaikat datang pada Rasulullah pun ada kat situ. Dia orang malaikat suruh Rasulullah sendiri semayang kat mayat si Fulan tu. Walaupun semua orang kat situ tahu, dia kata dia ni fasik tak ya, dia ni orang baik ni. Nampak tak? Jadi perception orang time tu adalah dia ni fasik, jahat, ataupun tak baik. Tapi Rasulullah, malaikat sendiri suruh, malaikat kata Allah suruh hang sembahyang kat mayat si Fulan ni. Jadi Rasulullah pun okey, Rasulullah ikut benda baik, dia ikut, dia sembahyangkan mayat tu. Tak apa, lepas ni kita pergi tengok di atas media ni betul kan dia dah. Lepas tu Rasulullah explain, dia ni malaikat suruh sembahyang untuk dia. Lepas tandang kita pergi jumpa family dia, pergi tengok keluarga dia, cerita dia macam mana sebenarnya. Yang lepas duk kata fasik ni. Jadi lepas sembahyang, lepas pergi tanam apa semua, lepas pergi ramai-ramai kawan sahabat Rasulullah pergi tanya. Sebab ada Allah timbul cerita ni sebab ni lah, sebab perception dengan niat. Niat dengan perception. Jadi perception dia, orang nampak dia fasik, jahat, tak baik. Okay, so lepas tak macam lepas hindrance, tak yalah sembahyang untuk dia, jadi orang tak baik. Tapi malaikat kata no, Rasulullah ikut. Kalau Allah kata buat, dia buat. Dia pergi sembahyang apa pergi rumah dia lepas sembahyang tanam. Bila pergi rumah dia, lepas tanya isteri dia, siapa sebenarnya dia ni? Kami tahu dia ni fasik ya, dia pun duk cerita tu, kami duk dengar cerita dia ni sepulan-pulan. Jadi isteri dia baru buka cerita dia. Jadi buka cerita dia ni si Fulan ni, yang lepas kata tu betul lah, dia ni macam ni lah, ABC macam lepas tu. Tapi dia masa bulan haram, dalam Islam ada bulan-bulan haram, dia malam-malam dia tak keluar rumah dah, dia duduk rumah, dia buat amalan banyak-banyak. Dia buat amalan setiap malam, dia buat amalan pada Allah. Dengan ikhlas dia buat amalan pada Allah baik-baik. Dia buat baik pada Allah. Dan Allah tu tahulah amalan kita. Itu niat. Yang tu dia seniat. Faction keep ni. Allah tahu amalan seseorang tu. Dan Allah ni tak pernah dia, Allah tahu pada kita. Walaupun perception orang tu kata dia tu fasik. Jadi orang belajar daripada cerita tu. Cerita tu semua nak ajak pada Rasulullah dan para sahabat dan kita. Sebenarnya cerita tu nak ajak pada kita ni, orang Islam yang ikut pada Rasulullah, semua nak ikut Allah, semua orang ikut Rasulullah, supaya kita faham
kadang-kadang perception kita tu dia ada efek. Kita nampak dia ni tak betul, cerita ni dia kahwin kat India ni macam ni. Tapi kita tak tahu. Bila pergi tanya, get to know the person, the truth, find out the truth, and realize rupanya si Fulan ni orang baik, Allah sayang kat dia. Yes. Sebab penilaian Allah tu teratas daripada penilaian duniawi tu. Kalau orang dunia, yes betul lah, mereka nak kata dia ni fasik ke jahat. Macam tadi balik pada kerja saya tu, pergi ke office pakai selekehkan pakaian tak selama tu. Tapi by right, janji you buat kerja, janji you contribute to the company, you should deserve your reward. Tapi Allah tak apa, walaupun dunia kata no, he's a bad person, he's jadi bad person. Dia orang treat him badly, tak apalah. But Allah knows. Kita buat kerja ke, pergi mana-mana ke, kahwin ke, pergi mana India ke apa, niat kita dengan Allah tu kena ada, kena sentiasa connect. Ni yang lesson kita ni, yang lesson discussion ni. Kita dengan Allah tu kena ada. Kita ni tak boleh lari pada dosa. Macam saya kata, saya pun kekuatan iman saya tu very weak. Saya pun masih sedang belajar. Jadi kita on and off tu memang ada weakness kita. Tapi kita kena terus menerus dengan Allah. Jadi dalam kes ni, saya anggap kita ramai-ramai, instead of tengok benda ni, tu ujian yang tadi Allah letak di depan kita. Apa reaksi kita? Okey, kalau kita boleh, reaksi kita sepatutnya kita doa semoga kebenaran tu terbongkar, Lily tu terjaga. Saya rasa kita doakan supaya mereka ni dalam Islam yang selamat dalam Islam, dan balik ni mungkin mereka boleh belajar. Sebab bagi saya bukan nak kata murtad ataupun keluar Islam. Very easy to say. Dan dia orang tu macam terikut arus. Kita tak tahu apa berlaku, tuan-tuan. Kita tak tahu apa berlaku. Sebenarnya kalau nak letak judgement murtad ataupun keluar Islam tu, tak boleh, cukup susah. Kalau nak ikut senang tak senang, kalau orang yang kena sihir, contohnya orang kena sihir, dia ada elemen murtad sebab dia terikut syaitan, tahu tak? Tanpa dia sedari, subconscious. Tadi kalau orang baca perubatan Islam, dia tahu. Sebab banyak perubatan Islam dalam kes-kes tu memulihkan akidah tu balik. Takkan nak kata kalau belajar orang yang tahu belajar perubatan Islam ni, dia boleh backup. Kalau dia tahu teknikal apa yang berlaku pada orang yang jadi mangsa sihir, kalau dia faham, tak boleh kata murtad ke kawan tu? Dia tak murtad. Pasal apa dia kata murtad? Ada elemen dalam mangsa-mangsa sihir dia dimurtadkan melalui sihir tu. Tu orang yang sihir orang ni, dia merosakkan akidah. Pemulihannya kena perbetul balik akidah mangsa tu dengan buang, InsyaAllah lah. Adalah cara dia, teknikal dia, saya pun tak pun pandai. Tapi memang kita tak boleh kata. Sebab banyak elemen kita boleh termurtad tanpa kita sedar. Tapi dalam Islam, kalau kita tak sedar ataupun kita tak ikut, tak faham, ilmu kita cetek, tak murtad, bukan kita buat dengan sengaja. Saya tak setuju macam dia dimurtad, senang sangat murtadkan orang. Tak boleh. Tak ada. Kita anggap baik dia masih dalam Islam, dan kita doakan supaya dia kekal dalam Islam. Bukan nak takat dia dengan suami dia kekuat dalam Islam. Mungkin efek keluarga dia, kampung tu semua masuk Islam. Tadi saya cerita pasal, tadi Rasulullah kata dia ikut dengan apa, dia berpicit pasal orang yang kata fasik tu. Cerita nombor 2 ni, macam kita doa untuk semua tu masuk Islam, anggap baik tu datang daripada kisah Nabi Yunus yang kena telan dengan ikan tu. Sebab dia lari pada kampung tu, sebab kampung tak berikan bandang tu, tugasan dia tu dia lari sebab orang-orang situ tak mau ikut Islam. Tapi bila dia keluar pada perut ikan, dia pergi balik tengok semua masuk Islam. Semua masuk Islam. Ada lesson dia. Lesson dia tu sebenarnya kuasa Allah ni kuat. Kita doa yang benar baik ni, tiba Allah bagi Allah nak ubah benda jadi baik, senang. Kita doa semoga kes Lily Najwa semua ni, mereka semua selamat,
mereka berada dalam Islam, keluarga mereka menjadi keluarga yang beriman. Bukan setakat tu, memang minta suatu kampung dia masuk Islam. Kalau Allah nak izinkan, no problem. Macam cerita Nabi Yunus tu, dah semua masuk Islam, tak susah bagi Allah. Banyak lesson daripada cerita Nabi Yunus tu. Saya banyak cerita lagi cerita Nabi Yunus tu. Sebab bukan dia tak salah, tapi Allah saja ambil cerita dia supaya kita belajar daripada sesuatu daripada kes tu. Sama dengan ni, kita kena anggap baik, kena bergantung pada Allah dalam cerita ni. Moga Allah tu guide kita. Itu adalah saya panjang cerita lebar ni sebab bagi saya isu ni how kita react dengan anggap baik. Satu, anggap baik. Dua, doa dia untuk si Lili Najwa, suami dia dan keluarga dia. Semoga Allah jaga mereka kekal dalam Islam. Itu hak Allah. Kalau mereka nak jadi apa-apa, itu hak Allah. Itu je kita boleh buat. Jangan tuduhan tu kita punya reaction. Itu ujian kita reaction macam mana. Kita tak tahu cerita dia sebenarnya. Kita tak tahu. Tapi logiknya kita anggap baik tu. Okey. Setakat ni video ni, podcast ni, sebab isu ni saya rasa bukan simple lah. Bagi saya isu ni boleh ditangani dengan cara yang lebih positif. Itu sumbangan saya untuk dalam discussion isu ni. Terima kasih kerana mendengar. See you next time. Assalamualaikum.